Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi waliyyis salihin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajmain wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khairatuhu min khalqih ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ja'alna ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama berjemaah, kemudian duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan iza aradallahu bi'abdin khaira. Apabila Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada seorang hamba, apa yang Allah akan lakukan? Apabila Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada seorang hamba, tahharahu qabla mautih, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dirinya sebelum dia mati. Jadi macam mana Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya daripada dosa sebelum daripada mati? Yakni diberi peluang untuk beramal ibadat, diberi peluang untuk bertaubat, diberi peluang untuk sakit, kerana sakit itu boleh menghapuskan dosa-dosa. Diberi peluang untuk datang ke masjid. Bermakna orang yang datang ke masjid ini adalah orang yang terpilih lah, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan. Sebab kita dah masuk usia senja, dalam lingkungan 60-an 70-an ni tuan-tuan. Satu nikmat yang paling besar dalam hidup kita apabila Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk melakukan kebaikan. Di saat-saat kita memerlukan amal ibadat untuk kita bertemu dengan Allah, mungkin malam ini, mungkin besok, mungkin lusa. Sebab kita tidak tahu bilakah kematian kita yang pastinya mati akan datang. Lebih-lebih lagi kita sudah sampai umur seperti ini, lebih lagi lah tuan-tuan, kita berhati-hati tentang kematian. Kerana itulah dia umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza aradallahu bi'abdin khaira, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan kebaikan akan seorang hamba, tahharahu qabla mautih, Allah akan menyucikan kita daripada dosa-dosanya sebelum mati. Yakni diberi peluang untuk bertaubat, diberi peluang untuk datang ke masjid. Sebab kita tahu tuan-tuan, masjid ini adalah tempat untuk menyucikan dosa-dosa kita. Masjid adalah tempat kita menjana amal ibadat kita, menambahkan saham kita di negeri akhirat. Qalu wa ma tuhuru abdi, maka para sahabat pun bertanyalah, apakah yang dimaksudkan membersihkan hambanya? Qala amalun salih, kata Nabi. Itulah amalan soleh. Jadi termasuk dalam amalan soleh ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada kita, mendorong kita untuk datang ke masjid, untuk qada balik semayang-semayang kita yang lepas, untuk menghubungkan silaturahim, untuk memaafkan semua kesalahan-kesalahan hamba yang berhubung dengan diri kita. Diberi peluang untuk bertaubat, diberi peluang untuk belajar, diberi peluang untuk melakukan amalan-amalan kebaikan sesama kita manusia. Yulhimuhu, yang diilhamkan
oleh Allah Subhanahu wa taala iyahu akan dirinya, kata Nabi. Wa qala amalu salih yulhimuhu iyahu, itulah dia amalan salih yang telah diilhamkan oleh Allah akan hambanya, hatta yaqbidahu alaih, sehinggalah dia diwafatkan, sehinggalah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia tuan-tuan, sekiranya Allah inginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyucikan hamba tersebut, akan menyucikan hati-hati hamba tersebut sebelum dia meninggal dunia. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala boleh menyucikan hati hamba tersebut sebelum meninggal dunia? Iaitu dengan mengilhamkan dirinya tuan-tuan untuk bertaubat, untuk melakukan amal soleh, mengilhamkan dirinya terasa keseronokan untuk melakukan amal ibadat. Rasa seronok tuan-tuan datang ke masjid ni. Ada orang tuan-tuan rasa tak seronok, dah lah tak seronok datang ke masjid, rasa panah pula duduk dekat masjid. Bila dah datang kat masjid, panah pula tuan-tuan, tak selesa lah, duduk kat rumah lagi selesa. Jadi waktu yang seperti ini sepatutnya kita mengambil peluang untuk duduk dalam majlis ilmu. Sebabnya setiap saat dan detik kita berada dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dosa-dosa kita tuan-tuan. Setengah orang dia rasa panah, lebih baik duduk di kedai kopi je, lebih baik balik aja tuan-tuan tengok TV makan. Jadi itulah yang dikatakan oleh Nabi, mengilhamkan baginya rasa keseronokan untuk melakukan amal soleh, duduk di masjid sebelum daripada beliau meninggal dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tajuk kita beramal dengan alang senja ini, saya nak bawa satu tajuk, babut taubah, bab yang menyatakan tentang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab Riyadhatus Shalihin. Riyadhus Shalihin di antara kitab yang terkenal Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada beliau melakukan amal soleh walaupun usianya tidak panjang. Usia dia ketika mana dia mati umur 40 tahun je. Tetapi bayangkan amalan soleh yang telah ditinggalkan oleh beliau, di antaranya kitab yang beliau karang. Itulah dia kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kumpulkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini hadis-hadis yang sahih daripada Imam Bukhari, Imam Muslim dan seumpamanya. Kemudian dihuraikan hadis-hadis tersebut. Jadi tajuknya adalah taubat, babut taubah. Masya-Allah, hujan lebat malam ni. Mari sama-sama kita beristighfar tuan-tuan. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillah. Jadi waqala al-ulama, berkata Imam Nawawi, waqala al-ulama, maka Imam Nawawi telah menakalkan kata-kata ulama. Taubatun, dia kata bab berkaitan dengan taubat. Wajibatun min kulli zambin, adalah wajib kepada orang yang melakukan dosa. Bahkan kepada orang yang tidak melakukan dosa juga. Lebih-lebih lagi orang yang melakukan dosa lah bertaubat. Ma makna taubat? Jadi taubat ini maksudnya tuan-tuan raja'a. Wa raja'na ila Allah. Itu dia.
Ma makna waraja'na ila Allah? Yakni kami kembali kepada Allah. Kami kembali kepada Allah. Yakni raja'a ila asliha. Kita kembali kepada yang asal. Asal kita ni tuan-tuan bersih. Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Asal kita ni dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci bersih. Tetapi ibu bapa lah yang menjadikan kita ini berdosa. Tak. Kemudian bila kita ditaklifkan oleh Allah dan balik akhir balik, kita sendiri tuan-tuan yang mencari dosa-dosa dalam hidup kita, yang mencari perkara-perkara yang menyebabkan kita ini berdosa. Maka hendaklah kita kembali kepada Allah, yakni kembali dalam keadaan yang asal. Dalam keadaan tuan-tuan kita tanpa dosa sebelum daripada kita mati. Tak. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Bayangkan kalau tuan-tuan kita mati dalam keadaan kita tidak kembali kepada seperti mana yang asal. Ada dosa, maka terlebih dahulu Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkan diri kita ke dalam neraka. Akan dibersihkan diri kita ni tuan-tuan di dalam neraka. Satu hari di hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun alam dunia. Begitulah panjangnya hari akhirat. Bayangkan tuan-tuan, sekali kita meninggalkan solat 40 tahun kita diazab. 40 tahun kita diazab. Sebab itulah kita kena bertaubat. Kita kena memperbaiki amalan solat kita dengan kita mengqadakkan solat tadi sebelum daripada kita mati. Bahkan kita mengerjakan amalan-amalan yang soleh untuk nak coverkan balik masalah solat sahaja. Itu dalam masalah solat sahaja. Bayangkan dosa-dosa kita yang lain, puasa kita, zakat kita, haji kita. Bayangkan dosa kita kepada ibu bapa. Bayangkan dosa kita kepada isteri kita, suami kita. Dosa kita kepada anak-anak kita. Dosa kita kepada jiran tetangga. Dosa kita kepada kawan-kawan kita. Banyaknya dosa. Dosa yang berkaitan dengan makhluk ni lagi payah berbanding dengan dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajibatun min kulli zambin. Dia adalah wajib tuan-tuan kepada mereka yang melakukan dosa, kata Imam An-Nawawi. Maka taubat ni tuan-tuan disebut dalam Al-Quran dengan 3 peringkat. Dah. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkataan taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Yakni taubat ni tuan-tuan, peringkat yang pertama yang dikenali dengan taubat ni, yakni mereka yang takut kepada azab Allah. Bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum daripada kamu mati, kerana kamu akan diseksa dengan sebab dosa-dosa kamu. Maka takutlah kamu kepada Allah daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala dengan kamu bertaubat. Bagi peringkat yang kedua, inilah peringkat tuan-tuan orang-orang yang salihin. Disebut dalam Al-Quran, taubat mereka dikenali dengan munibun. Dikenali dengan munibun. Yakni mereka kembali kepada Allah. Mereka kembali kepada Allah setiap detik dan saat. Mereka tidak melakukan dosa tuan-tuan. Bahkan setiap detik dan saat mereka sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah, sentiasa kembali kepada Allah, sentiasa muhasabah diri ini tuan-tuan. Mereka tidak melakukan dosa dengan Allah, mereka tidak melakukan dosa dengan makhluk-makhluk, dengan manusia. Sebaliknya mereka sentiasa kembali kepada Allah dengan memperbanyakkan amal ibadat mereka. Dikenali dengan munibun. Munibun ni juga adalah orang yang bertaubat. Itulah peringkat orang-orang yang salihin di kalangan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat yang ketiga, taubat di kalangan para anbiya. Peringkat taubat di kalangan para anbiya ini dikenali dengan awwabun. Awwabun tuan-tuan. Peringkat pertama at-taubah, peringkat yang kedua munibun, peringkat yang ketiga awwabun. Disebut awwabun ini berasal daripada perkataan apa? Aba. Naba
taba. Aba, naba, taba, apa maksud dia? Yakni mereka ini kembali kepada Allah. Mereka ini sentiasa berzikir setiap detik dan saat, sentiasa berzikir, sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini tuan-tuan redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Bila mereka sakit, mereka redha. Mereka malu nak minta dengan Allah supaya disembuhkan penyakit. Begitu tuan-tuan. Ini peringkat para anbiya. Jadi peringkat yang pertama tuan-tuan, yang disebut sebagai peringkat at-taubah, itulah yang hendak kita bicarakan pada malam ini. Kita belum lagi sampai peringkat al-munibun, yang sentiasa melakukan amal soleh. Sebab kita ni tidak sunyi daripada melakukan dosa tuan-tuan. Orang-orang yang munibun ini adalah orang-orang yang soleh. Mereka ini tidak melakukan dosa. Mereka ni sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi peringkat yang ketiga, itu adalah peringkat yang terlalu tinggilah, yang disebut dalam Al-Quran sebagai awwabun. Itulah dia peringkat para anbiya. Mereka tidak meminta daripada Allah Subhanahu wa taala disembuhkan penyakit ataupun dihilangkan daripadanya bala, sebab mereka tahu penyakit dan bala itu adalah bersifat keampunan dan rahmat kepada beliau tuan-tuan. Jadi peringkat taubat yang pertama ni tuan-tuan, itulah dia peringkat at-taubah yang hendak kita bicarakan pada malam ini. Apakah maksud taubah bagi peringkat orang awam seperti mana kita? Yakni tuan-tuan, kita melakukan dosa. Bahkan setiap detik dan saat sentiasa kita ni lalai kepada Allah dan melakukan dosa tuan-tuan. Tetapi kita tinggalkan dosa tadi kerana takut kepada Allah. Itu yang kita lakukan sekarang. Lepas daripada kita tinggalkan dosa kerana takut kepada azab Allah, lalu kita pun bertaubat. Bahkan kita beristighfar kepada Allah. Taubat lain, istighfar lain, nanti saya huraikan tuan-tuan. Taubat lain tuan-tuan, dia kena ada ciri-ciri dia, dia kena ada syarat-syarat dia. Kalau berkaitan dengan Allah, 3 perkara taubat ni. Kalau berkaitan dengan manusia, 4 perkara. Kalau istighfar pula, istighfar ni kita sebutlah, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar. Taubat dia kena ada rukun-rukun dia. Itu dia tuan-tuan. Jadi taubat ini tuan-tuan, kita pernah melakukan dosa. Mungkin besok lusa kita akan mati. Adakah kita nak membawa dosa kita tuan-tuan untuk bertemu dengan Allah? Malulah kita. Dalam keadaan kita berdosa, kita bertemu dengan kekasih kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita nak sembunyikan dosa-dosa kita? Di mana kita nak sembunyikan muka kita di hadapan Allah? Setiap dosa kita akan diadili. Setiap dosa kita yang kita lakukan di dunia ini dicatat oleh raqib dan atid. Malu dah kita kepada Allah untuk bertemu dengan Allah. Sedangkan Allah jadikan kita untuk kita taat kepada beliau. Allah bagi banyak nikmat kepada kita. Tiba-tiba kita melakukan maksiat, kita melakukan dosa. Tuan-tuan. Jadi kisah yang masyhur yang disebut di dalam hadis, bagaimana seorang yang melakukan maksiat, dia bertaubat kepada Allah, bahkan dia tak jadi buat meneruskan maksiat dia. Separuh jalan aja dia buat maksiat tuan-tuan. Lepas tu dia pun bertaubat, dia lari daripada dosa tersebut. Apa kisah dia tuan-tuan? Disebut di zaman Bani Israel. Oleh satu hadis Nabi menyebut dalam satu hadis bahawa ada seorang lelaki. Dia kisah dia 3 orang lelaki. Dia pergi ke dalam hutan. Tiba-tiba hujan lebat. Macam ni lah hujan lebat. Dia pun masuk dalam gua. Bila masuk dalam gua tu tuan-tuan, berlakulah tanah runtuh. Lalu batu menutup tuan-tuan pintu gua tadi. Mereka kata matilah kita, tak dapat dah keluar ni dah. Air tak ada, makanan tak ada, oksigen pun dah semakin kurang. Maka salah seorang daripada ketua kepada kumpulan tersebut, dia kata, macam mana kalau jika sekiranya kita berdoa,
Sebab tak mungkin dengan kuasa kita, dengan kudrat kita, kita boleh menggali, membuang batu-batu yang begitu besar. Batu besar tuan-tuan tak boleh nak angkat tuan-tuan. Tak. Diserta dengan tanah yang runtuh. Tak boleh. Kita berdoalah kepada Allah dan kita tawasul dengan amal ibadat kita. Itu dia. Itu yang dikatakan tawasul tu. Jadi tawasul dengan amal ibadat ni tak ada khilaf di kalangan ulama. Tawasul ni maksudnya kita menjadikan perantaraan melalui amal ibadat kita tuan-tuan. Kita boleh bertawasul tuan-tuan dengan amal ibadat. Kita boleh bertawasul dengan orang yang hidup seperti orang-orang yang soleh. Minta berkat daripada beliau. Tolong buat sembahyang hajat sikit untuk ayah saya, untuk mak saya ni, mak ayah saya sakit. Contohnya boleh. Mari baca Yasin ke rumah saya ni, nak naik rumah baru. Itu masuk tawasul tu. Tawasul dengan orang-orang yang soleh. Dalam ramai-ramai yang datang ke rumah kita yang buat sembahyang hajat ni, mungkin dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doanya tuan-tuan. Itu boleh. Tuan-tuan, kita tawasul dengan baca Yasin, boleh. Kita tawasul dengan amal soleh juga boleh tuan-tuan. Tapi kalau tawasul dengan orang dah mati, jangan tuan-tuan. Ada ulama kata haram. Walaupun benda tu khilaf, tapi kita eloklah. Tawasul dengan orang yang dah mati, dengan wali-wali, tak payahlah tuan-tuan. Tak payahlah. Benda yang khilaf di kalangan ulama kita jauhlah tuan-tuan. Jadi Bani Israel tadi mereka pun tawasul lah. Jadi rekah ceritanya salah seorang daripada 3 orang tadi dia bertawasul, ya Allah, aku ni ya Allah benar melakukan dosa kepadamu ya Allah. Aku ni berkasih dengan seorang wanita. Wanita tadi sepupu aku, dia kata. Jadi kami ni selalu pergi berdua-duaan, pergi ke mana sahaja, sehinggalah kami suatu hari pergi piknik lah. Pergi piknik dalam hutan tepi sungai. Hampir-hampir dah kami nak berzina dah. Nak berzina dah ketika itu. Dan perempuan tadi, sepupu aku tadi pun tak kisah dah. Sama-sama syok dah. Sama-sama suka dah. Tiba-tiba apabila dah hampir dah tuan-tuan nak berlaku zina tadi, dah habis dah apa semua sekali, dah pakaian dibuang apa semua sekali tuan-tuan, tiba-tiba sepupu aku perempuan tadi berkata, ittaqullah, takutlah kita kepada Allah, kita belum lagi kahwin ni bang, dia kata. Tidak halal bagi kita melakukan perkara yang jijik ini, perkara yang hina ini. Ketika itulah dia pun teringatlah kepada azab Allah, balasan kepada orang yang berzina. Lalu dia tinggalkan isteri dia punya kekasih dia tadi. Jadi perempuan tadi tuan-tuan, saat-saat akhir tu dia takut kepada Allah. Biasanya orang dah sampai peringkat tersebut tak ingat dosa pahala dah tuan-tuan. Apabila nafsu sudah menguasai diri sendiri. Betul tak tuan-tuan? Inilah orang yang dijaga oleh Allah. Macam kita lah, muda-muda kita banyak dosa. Tapi bila Allah nak kebaikan kepada kita, saat-saat akhir seperti ni tuan-tuan, Allah bagi peluang untuk kita datang ke masjid. Allah bagi peluang untuk kita mengaji. Allah bagi peluang untuk kita bertaubat. Samalah dengan lelaki tadi tuan-tuan. Apabila Allah nak bagi kebaikan kepada beliau tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilham kepada beliau untuk ingat dosa pahala. Begitu tuan-tuan. Jadi oleh kerana sebelum ni, mungkin sebelum daripada ini dia tidak pernah melakukan dosa yang besar-besar. Tapi dosa besar juga lah duk kapur-kapur tu. Sebab itulah tak boleh nak kapur-kapur, tak boleh nak berdua-duaan tempat-tempat yang sunyi. Jadi hukum sama seperti mana zaman Bani Israel dengan hukum di zaman syariat Nabi kita Muhammad tuan-tuan, hukum tu sama bab masalah zina, berdua-duaan tuan-tuan. Orang yang ketiganya kata Nabi adalah syaitan. Jadi dia terus tinggalkan tuan-tuan kekasih dia tadi tuan-tuan. Ya Allah, jika sekiranya amalan yang aku lakukan tadi kerana takut kepadamu ya Allah, dan dianggap sebagai taubat aku kepadamu ya Allah, maka permudahkanlah urusan kami untuk keluar daripada gua ini. Dia pun tolak. Bila dia tolak tu keluar sikit. Tadi dah berdoa dah tuan-tuan. Dia ni orang yang ketiga tuan-tuan berdoa pada Allah. Dia bertawasul dengan amal ibadat dia. Orang yang pertama tadi tuan-tuan tawasul dengan amal ibadat, dia berbuat baik kepada ibu bapa. Dia mengembala kambing tuan-tuan. Dia perah susu kambing. Tuan-tuan, tiba-tiba dia balik, sehari tersebut lewat. Ibu bapa dia tuan-tuan sudah tidur. Jadi dia tidak tergamuk nak kejutkan ibu bapa beliau.
dalam keadaan dia memegang susu tu nak bagi kepada ibu bapa dia yang belum lagi makan malam tu, tak tengamuk nak kejutkan ibu bapa. Sedangkan anak dia pegang kaki dia, bah lapar, bah kami tak makan apa lagi, bah isteri dia pun belum makan apa lagi. Dia pegang susu tu sampai ke pagi, tuan-tuan, sampai ke pagi, nak menunjukkan betapa dia memuliakan ibu bapa ni. Hari tersebut ia tak sempat bagi makan kepada ibu bapa. Dia tak sempat mandikan ibu bapanya yang telah stroke, yang telah sakit tadi, tak ada. Ya Allah, jika sekiranya amalan yang aku lakukan tadi diterima oleh-Mu, ya Allah, selamatkanlah kami. Dia tolak batu tadi dah terbuka dah sikit. Ni orang yang ketiga dah, tuan-tuan. Itulah kisahnya, tuan-tuan. Maknanya dia dah melakukan maksiat, dah tu dah apa dah maksiat. Tiba-tiba nak buat maksiat yang lebih besar lagi. Maka dia pun kembali kepada Allah, tubna ilallah, cepat-cepat dia kembali kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Dia lari tu, tuan-tuan, dalam keadaan dia beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tak nak dah buat macam ni, tak nak dah apa-apa. Lepas ni kalaulah betul dia ni nak jadi isteri aku nak kahwin lah. Tak nak dah apa-apa, nak berdua-duaan. Itulah kisah orang yang bertaubat kepada Allah bagi orang yang awam seperti mana kita. Adapun yang kedua, golongan al-munibun. Golongan al-munibun ni adalah seorang yang belum yang tidak pernah melakukan maksiat. Buat maksiat yang biasa-biasa itulah, tuan-tuan, dosa yang kecil-kecil aja. Dosa yang besar ni tak pernah buat, tuan-tuan. Bahkan dosa yang kecil pun kalau dia buat, dia terus beristighfar. Bahkan dia coverkan dosa-dosa yang kecil tu dengan amalan yang begitu banyak. Dengan berqiyamul lail, dengan bersedekah, dengan semayang sunat, dengan melakukan amalan-amalan kebajikan yang lain. Kenapa, tuan-tuan, dia tidak melakukan dosa ini? Golongan al-munibun ini kerana dia malu kepada Allah. Yang pertama tadi, tuan-tuan, kerana dia takut kepada azab Allah, dia teringat kepada neraka. Golongan yang kedua ni, al-munibun ni, dia tidak mahu melakukan dosa, apatah lagi dosa besar, dosa kecil pun tak nak buat, sebab dia ni malu kepada Allah. Dia malu kepada Allah, tuan-tuan. Tuhan dah bagi banyak nikmat pada beliau, tiba-tiba dibalasnya, tuan-tuan, dengan dosa. Dia sangat malu kepada Allah, tuan-tuan. Contohnya, tuan-tuan, kata Nabi SAW, golongan al-munibun ini adalah mereka yang sentiasa menjaga solat-solat sunat. Dahlah dosa mereka tak buat. Kalau buat dosa pun tanpa disengajakan. Bahkan mereka banyak melakukan amalan-amalan sunat. Dalam banyak amalan-amalan sunat yang disebut oleh baginda Rasulullah, yang digelar oleh baginda Rasulullah, yang dipanggil oleh Rasulullah sebagai golongan al-munibun, orang yang bertaubat, yakni taubat munibun, adalah semayang sunat duha. Sebab itulah semayang sunat duha ni Nabi isytiharkan sebagai taubat orang-orang al-munibun, yakni mereka ini sentiasa kembali kepada Allah. Mereka ini sentiasa rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni malu nak melakukan maksiat, bahkan mereka sentiasa mendampingkan diri mereka kepada Allah dengan melakukan amal ibadat sunat, khususnya tidak pernah tinggal sembahyang sunat duha. Nuzakkirukum bi salatid duha azimatun bi ajriha, kata ulama di dalam menghuraikan tentang sifat orang al-munibun ini. Aku nak ingatkan kepada kamu, wahai muslimin, tentang fadilat sembahyang sunat duha. Azimatun, dia merupakan satu ganjaran pahala yang sangat besar. Bi ajriha. Inilah dia, kata ulama, salatul awabin. Cuba tengok, tuan-tuan. Inilah dia solat golongan awabin, yakni mereka yang sentiasa beramal ibadat dan kembali kepada Allah. Seperti mana disebut dalam hadis, ai kasratur ruju' wa taubatu ila Allah. Inilah orang yang sentiasa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan dosa-dosa yang kecil-kecil yang dia tidak sedar, dengan dia melakukan amalan kebaikan, amalan soleh, khususnya tidak pernah meninggalkan sembahyang sunat taubat. Di dalam perkara ini, Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, talabna tarakaz zunub, kami ini diperintahkan oleh Nabi SAW
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan dosa. Fa wajadnahu, maka kami dapatinya. Ya, kami dapati meninggalkan dosa ni. Tanda orang yang nak meninggalkan dosa ni tuan-tuan apa dia? Fi salatid duha, adalah orang yang melakukan solat duha. Sebab orang yang melakukan solat duha adalah tanda dia ni tuan-tuan, orang yang meninggalkan dosa pada hari tersebut. Itulah yang disebut oleh baginda Rasulullah sebagai golongan awabin, yakni golongan orang yang banyak rujuk bertaubat kepada Allah, sehingga diisytiharkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahawa taubat awabin ini adalah taubat orang yang malu nak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan, kita ni tuan-tuan bukan sahaja malu tuan-tuan, bukan sahaja tuan-tuan tidak takut kepada azab, bahkan kita ni tak malu tuan-tuan apabila kita melakukan dosa pada Allah. Jadi kita ni tuan-tuan di tahap apa tak tahulah. Kalaulah kita betul-betul takut dengan azab Allah pun dah cukup dah. Jadi orang yang melakukan dosa ni sebab dia tak faham dosa pahala. Iman dia hari akhirat tu tuan-tuan seumpama iman kulit bawang aja tuan-tuan. Sebab itulah dalam kuliah saya yang lepas betapa pentingnya kita ni tuan-tuan menjaga iman kita, tak utamanya beriman kepada hari akhirat tu. Setiap detik dan saat hendaklah kita merasai muraqabah Allah. Allah sentiasa memerhati kita, melihat kita. Setiap detik dan saat hendaklah kita merasai raqib dan atid sedang mencatat diri kita. Setiap detik dan saat hendaklah kita merasakan bahawa dengan sebab kita melakukan dosa ini menyebabkan Allah akan murka kepada kita. Setiap detik dan saat hendaklah kita merasakan bahawa diri kita tidak aman. Mungkin dalam keadaan kita melakukan maksiat, ketika itulah Allah akan menjemput kita. Bayangkan orang yang sedang melakukan maksiat ketika itu dia mati. Bayangkan tuan-tuan betapa teruknya orang tersebut. Inilah taubat golongan orang biasa. Yang disebut sebagai taubat. Golongan yang kedua munibun, mereka malu tuan-tuan nak melakukan dosa tuan-tuan. Golongan yang ketiga pula dikenali dengan awabin tuan-tuan, dikenali dengan golongan awabin. Yakni itulah dia taubat para nabi. Kenapa dikenali dengan taubat awabin ni? Kerana taubat awabin ini, kerana golongan para anbiya ini tuan-tuan, mereka ini tidak buat sesuatu kesalahan. Mereka ini tidak melakukan kesalahan kerana mereka merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam hati mereka dipenuhi perasaan kebesaran Allah. Sebab itulah mereka ni tak buat kesalahan. Dosa pun mereka tak buat, apatah lagi kesalahan-kesalahan biasa. Kalau mereka ni buat kesalahan-kesalahan biasa tuan-tuan, mereka merasakan itu sebagai satu dosa. Sedangkan pada kita orang awam ni tuan-tuan, itu sebagai benda makruh saja. Nabi SAW kenapa tak makan bawang? Bawang mentah lah, bawang masak makan. Nabi kenapa tak makan tak? Nabi SAW tuan-tuan kenapa memakai wangi-wangian tuan-tuan? Sebab dia nak jadikan diri dia ni sentiasa beribadah, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda yang makruh pun Nabi tinggalkan. Begitu tuan-tuan. Itulah dia tuan-tuan golongan taubat awabin ni tuan-tuan. Bagaimana tuan-tuan Nabi Yunus alaihissalam tuan-tuan dia bertaubat kepada Allah. Kenapa dia bertaubat kepada Allah? Dia bukan buat dosa besar pun tuan-tuan. Dia hanya lari meninggalkan kampung halaman dia tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala hukum dia dengan ditelan oleh ikan paus tuan-tuan. Bukan buat dosa besar seperti mana kita. Bukannya buat benda yang tuan-tuan yang besar-besar. Dia hanya keluar daripada kampung halamannya kerana marah kepada kampung dia, kepada penduduknya yang tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun bertaubat. Jadi taubat beliau ini dikenali dengan taubat awabin. Kisah yang paling masyhur sekali tuan-tuan taubat awabin ini adalah Nabi Ayub alaihissalam. Sebab itulah taubat awabin ini dikenali dengan taubat para anbiya. Di mana Nabi Ayub telah diuji.
dengan berbagai-bagai ujian, tetapi dia tetap redha. Kita tak boleh tuan-tuan. Siapa yang datang ziarah kita, ya Allah sakitnya, tak boleh nak cerita sakit ni. Tak, kita akan mengadu, tak ada ubat. Nah, tak ada lepas ni peluang untuk sembuh. Kita dah tuan-tuan. Kita telah meringit. Bagi para anbiya meringit itu tuan-tuan, bagi orang yang soleh yang meringit itu menunjukkan bahawa dia ni tuan-tuan tidak bersyukur dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau dia ni tuan-tuan, dia kata kenapalah Tuhan uji aku. Dalam ramai-ramai ni kenapa Tuhan uji aku? Ramai lagi orang yang sihat. Dah. Itu teruk tuan-tuan. Hak paling teruk lagi tuan-tuan. Pernah saya jumpa lah. Saya tanya pak cik, kenapa pak cik tak semayang pak cik? Ni kisah dia dekat hospital dekat Mekah. Kenapa pak cik tak semayang? Saya tengok pak cik ni dah seminggu dah sakit. Pak cik tak semayang, sedangkan saya dah cerita dah macam mana semayang orang yang sakit, macam mana ambil wuduk dengan spray bagi orang semayang orang yang sakit. Dia kena stroke tuan-tuan. Dia muda lagi, umur 45 lebih kurang, 40-an lah lebih kurang. Tapi kita panggil dia abang lah. Panggil dia abang. Saya lebih tua daripada beliau 2-3 tahun. Tapi badan dia besar. Dia manager syarikat apa benda, kita panggil abang lah tuan-tuan. Panggil abang. Nak panggil haji belum dapat haji lagi. Kali pertama pergi haji, dia boleh cakap tuan-tuan. Dia kata takkanlah Tuhan tak faham aku sakit. Dan sakit ni datang daripada Tuhan juga. Takkanlah Tuhan tak faham aku sakit. Aku ni sakit, nak semayang macam mana? Itu peringkat yang paling teruk tuan-tuan. Jauh daripada sifat taubat, sifat munibun dan sifat awabin para anbiya. Jadi para anbiya ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap redha. Bahkan dia banyak berzikir, dia banyak istighfar, dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami dapati Nabi Ayub adalah seorang manusia yang paling sabar. Itu sabira tu. Ni'mal abdu. Inilah sebaik-baik hamba yang pernah aku jumpa. Perkataan ni'mal abdu ni tuan-tuan hanya beberapa tempat sahaja Tuhan guna dalam Al-Quran. Tuhan sebut kisah Nabi Ayub, Tuhan sebut ni'mal abdu. Kisah Nabi Daud alaihissalam yang sentiasa berzikir, yang sentiasa beristighfar, Tuhan sebut ni'mal abdu juga kepada Nabi Daud alaihissalam. Walaupun kerajaannya begitu luas, tetapi dia tidak bongkok, dia tidak takabur tuan-tuan. Nabi Ayub alaihissalam, apabila dia melakukan kesalahan, jadi banyaklah tafsir ulama berkaitan dengan kesalahan ni tuan-tuan. Kalau kita baca dalam satu surah tuan-tuan, bagaimana Nabi Daud alaihissalam ni yang telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaan, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerajaan yang begitu luas, maka orang yang dikurniakan dengan kerajaan, dengan pemerintahan, dengan kuasa ni pasti akan diuji oleh Allah dengan wanita. Pasti akan diuji dengan harta, dengan pangkat. Maka Nabi Daud alaihissalam semuanya diuji oleh Allah. Di dalam satu ayat, saya lupa ayat tersebut tuan-tuan, bagaimana dikisahkan tuan-tuan, bagaimana Nabi Daud alaihissalam ni tertarik dengan seorang wanita. Sehinggalah ada di kalangan ahli mufassir yang mentafsirkan kisah Nabi Daud ni tertarik dengan wanita tadi, kebetulannya wanita tadi isteri kepada jendera beliau. Dalam kitab tafsir tadi dinakalkan daripada cerita-cerita Israiliyat. Apa maksud cerita Israiliyat? Cerita Israiliyat ini adalah cerita yang dibawa oleh ulama-ulama ahli kitab, orang-orang Kristian dan orang-orang Yahudi yang memeluk agama Islam. Jadi mereka ni alim di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Lalu mereka bawa cerita yang ada kisah para anbiya, kisah Nabi Daud sebagai contohnya, mereka padankan dengan ayat Al-Quran tersebut. Sehingga dalam cerita Israiliyat tadi menyebut bahawa Nabi Daud ini tertarik dengan isteri kepada jendera dia. Jadi macam mana dia nak kahwin dengan isteri jendera dia ni, sedangkan masih lagi menjadi isteri orang. Lalu dihantarnya jenderanya berperang supaya mati. Memang mati sungguhlah. Tak logik lah boleh menang dalam peperangan tersebut. Lalu dia pun dapatlah kahwin tuan-tuan dengan isteri jendera. Ini cerita Israiliyat.
Nabi Daud alaihissalam hanya terpandang sahaja sebenarnya, kisah yang sebenar, terpandang sahaja tuan-tuan kepada isteri jendera dia. Lalu dia terasa betapa cantiknya perempuan tersebut. Mungkin terlintas dalam hati dah, boleh buat bini ni. Lalu dia pun bertaubat, beristighfar pada Allah tuan-tuan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala puji Nabi Daud, ni'mal abdu. Inilah sebaik-baik hamba. Seperti mana Nabi Ayub yang dipuji oleh Allah, ni'mal abdu innahu awwab. Allah puji Nabi Daud, innahu awwab. Allah puji Nabi Ayub alaihissalam, innahu awwab. Itulah taubat awwab, taubat yang paling tinggi tuan-tuan. Dah, taubat yang paling tinggi itu, yakni sentiasa tuan-tuan melakukan amal ibadat, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan redha dengan ketentuan daripada Allah, seperti mana kisah Nabi Daud alaihissalam. Kita azan dulu dah. Allahu Akbar, Allah. La haula wala Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. As-salatul qa'imah li sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa ba'asnaka wal mahmudah allazi wa anta innaka la tuhlihul mi'ad. Jadi taubat awabin ini adalah taubat para anbiya lah. Inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami dapati Ayub adalah seorang manusia yang paling sabar. Ni'mal abdu. Sesungguhnya dia adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Sesungguhnya Ayub adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi Nabi Ayub alaihissalam ni sentiasa kembali kepada Allah. Raja'na ila Allah. Dia berzikir, dia bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau. Dalam usianya tuan-tuan 80 tahun dia sakit. Dah. 80 tahun, ketika mana umurnya 80 tahun dia sakit. Dah 86 tahun. 86 tahun dia sakit. Lalu malaikat Jibril pun datanglah berjumpa dengan beliau. Kenapa beliau tidak berdoa pada Allah supaya dihilangkan penyakit beliau? Kan para anbiya ni tuan-tuan dia ada doa mustajab. Ada.
Bahkan kalau dia berdoa, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan perkenankan. Apa jawab Nabi Ayub? Aku malu nak berdoa pada Allah. Tengok tuan-tuan. Bukan sekadar malu nak buat maksiat. Malu nak buat maksiat tu tuan-tuan adalah peringkat yang kedua tadi yang kita sebut tadi. Ini malu nak buat malu nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala nak hilangkan penyakit. Sebab Tuhan dah bagi aku sakit 80 tahun dah. Baru 6 tahun aku sakit, dia kata. Tuhan dah bagi aku ni sihat 80 tahun dah. Dah. Baru 6 tahun aku sakit, dia kata. Jadi ketika itu umurnya 86 tahun. Dia kata aku dah, Tuhan bagi kepada aku 80 tahun dah aku sihat. Tiba-tiba Tuhan uji sikit aja. Dalam tempoh 6 tahun aku sakit, hilang segala-galanya daripada aku, isteriku lari, dia kata. Dah. Anak-anakku mati, harta-hartaku Tuhan ambil semua. Ini semua milik Allah. Allah boleh ambil bila-bila masa itu. Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah aku nak minta balik. Takkanlah aku nak minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan penyakit aku. Tuhan dah bagi sihat aku 80 tahun, dah bagi senang kebahagiaan kepada aku 80 tahun dah. Aku malu kepada Allah. Biarlah aku redha dengan ketentuan Allah. Tuan-tuan, dalam masyarakat kita memang ada orang jenis macam ni, tuan-tuan. Terkadang dia tak nak berubat. Tuan-tuan, hukum berubat ni wajib ke tak, tuan-tuan? Hukum berubat ni, tuan-tuan, adalah sunat aja, tuan-tuan. Bukannya wajib berubat. Yang pentingnya kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada di antara para sahabat, sebagai contohnya Talhah, dia sakit dia tak berubat. Dia hanya membaca ayat-ayat syifa sahaja. Doa-doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dia redha. Jadi kita ni, tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita supaya berubat. Sebab apa? Sebab takut kita tak redha. Kita menyalahkan takdir. Sebab itulah kita kena cari ikhtiar. Kita ikhtiar cari obat. Makan obat, jumpa doktor. Itu dapat pahala dah. Segala usaha kita untuk menyembuhkan penyakit dapat pahala. Dah. Tapi hendaklah kita i'tiqad bahawa obat tidak dapat menyembuhkan kita. Doktor tidak dapat menyembuhkan kita. Cuma kita berikhtiar. Tuhan suruh kita cari penawar, tuan-tuan. Setiap daripada penyakit tu kan ada penawar dia, tuan-tuan. Dah. Tuhan suruh carilah. Kalau jumpa, alhamdulillah lah, tuan-tuan. Dah. Kalau tak sembuh lagi tu, kita sabarlah. Dalam masa yang sama, kita berikhtiarlah dan kita redha dengan ketentuan Allah. Nabi Ayub tak. Para sahabat dulu pun ada di antara para sahabat, tuan-tuan, yang tidak berubat. Nabi tak kata dia, kamu pergi berubatlah. Kamu ni kufur nikmat. Tidak. Nabi tak pernah kata. Bahkan Nabi terpulang pada para sahabat tadi. Sebab dia boleh menanggung penderitaan. Dianggap itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah Nabi Ayub alaihissalam ini sentiasa memperolehi keselamatan daripada Allah, rahmat daripada Allah. Dan itulah rahsia kenapa Nabi Ayub alaihissalam ni, tuan-tuan, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua pujian. Dengan tiga pujian. Inna wajadnahu sabira. Nabi Ayub adalah seorang manusia yang paling sabar. Ni'mal abdu, inilah sebaik-baik hamba yang aku jumpa. Innahu awwab. Tiga pujian Nabi Ayub ni, tuan-tuan, daripada Allah. Sesungguhnya Ayub adalah orang yang paling tinggi taubat dia kepada Allah. Itulah dia taubat para anbiya alaihissalam. Jadi berkata Imam Nawawi, kita kembali kepada kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi, at-taubatun wajibatun min kulli zambin. Taubat itu adalah wajib kepada setiap dosa. Jadi taubat wajib kepada setiap dosa. Siapa yang kata wajib ni? Allah Subhanahu Wa Taala lah perintah kepada kita bertaubat dalam Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertaubat. Inni astaghfiru wa atubu ila Allah. Cuba tengok dalam hadis ni. Nabi sebut inni astaghfiru wa atubu ila Allah. Istighfar lain maknanya, taubat lain maknanya, tuan-tuan. Sesungguhnya aku istighfar dan aku bertaubat kepada Allah 70 marrah fil yaum. 70 kali dalam satu hari. Kita berapa kali kita bertaubat kepada Allah? Itu dalam keadaan Nabi tanpa melakukan dosa. Dalam satu riwayat lain menyebut bahawa 100 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar dan bertaubat. Istighfar lain, taubat lain. Taubat dia kena ada tiga ciri ni. Apa dia tiga ciri ni, tuan-tuan? Tak sempat kita sebut lah, kuliah akan datang. Itulah yang kita sebut. Tubna ilallah
ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. Yang pertama, kita mengiktiraf bahawa kita ni berdosa. Sebab itulah kita bertaubat pada Allah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Cepat-cepat kita kembali dengan meninggalkan dosa. Dan yang ketiganya, wanadimna, dan kita menyesal terhadap dosa-dosa yang lepas. Jadi kita akan huraikan dalam kuliah yang akan datanglah. Bahkan juga kata Imam Nawawi, wajib min kulli zambin, wajib kepada mereka yang melakukan dosa, itu adalah ijma' alim ulama. Di antaranya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, taubat bagi orang yang melakukan dosa ni, tuan-tuan, adalah taubat wajib bersegera. Jangan kita tangguh-tangguhkan taubat bagi orang yang berdosa ni, tuan-tuan. Janganlah kita tangguh besoklah, lepas pencing lah, bila dah pencing, bila datang ke masjid baru nak bertaubat. Jangan, tuan-tuan. Jadi dia beza dengan solat sembahyang, tuan-tuan. Masuk waktu sekarang kan? Masuk waktu sekarang, wajib tak kita sembahyang sekarang? Tak wajib. Dia panggil dalam bab sembahyang, tuan-tuan, dia panggil wajib mudayyi' dengan wajib muwassa'. Dalam bab ibadat sembahyang, dia ada wajib yang muwassa', yang maknanya waktunya luas. Waktu isyak ni kan panjang sampai ke subuh besok. Kalau kita nak sembahyang pukul 12 pun boleh, pukul 3, pukul 4 besok pun boleh, tuan-tuan. Tak ada masalah. Dia panggil wajib muwassa'. Dah. Tetapi bab taubat ni, tuan-tuan, bukannya wajib muwassa'. Dia adalah wajib mudayyi', yang waktu tu kita buat dosa, waktu tu juga kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada tangguh-tangguh lagi, tuan-tuan. Dah. Jadi kalau seorang itu, kata Imam Ghazali, menangguhkan taubatnya, maka dia berdosa. Berdosa di atas dosa. Lah dia berdosa kerana buat dosa. Dia menangguhkan taubat, dosa pula datang, 2 kali dosa. Allah coverkan sekali lagi dosa. Sebab itulah kata Imam Ghazali, wajibun taubat, wajib dia bertaubat. Taubatun yahtaju ila taubat. Taubat ni wajib memerlukan kepada taubat yang baru. Taubat yang pertama sebab dia meninggalkan dosa. Taubat yang kedua sebab dia menangguhkan dosa. Sebab itulah kata Imam Al-Ghazali, taubatun yahtaju ila taubah. Taubat memerlukan kepada taubat yang baru. Banyaknya, tuan-tuan, kita kena taubat ni, tuan-tuan, sebab kita menangguhkan dosa. Dahlah dosa-dosa yang lepas, kita belum taubat lagi, belum clear lagi. Itu dosa kita dengan manusia pun, ya Allah, begitu banyak. Dah. Dosa dengan manusia yang paling payah. Nanti kita huraikanlah, tuan-tuan. Kerana kita menangguh-nangguhkan taubat, maka dengan sebab itulah kita berdosa. Maka kita memerlukan taubat yang baru di atas taubat yang lama. Dan sentiasa alpa kita untuk bertaubat, maka itu dianggap sebagai berdosa. Jadi kenapa kita kena taubat ni, tuan-tuan? Ni. Jadi istimewanya, tuan-tuan, bila saya guna komputer ni, tuan-tuan, jadi poin-poin itu tersusunglah sikit. Sebab saya ambil daripada kitab ni sikit, saya ambil kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi dalam bentuk PDF. Saya masuk dalam komputer. Lepas tu ni saya rujuk pula dalam kitab Minhajul Qasidin. Jadi kenapa kita perlu bertaubat? Kata Imam Ahmad kata Imam Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi. Imam Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, di dalam kitab tasawufnya yang terkenal, Minhajul Qasidin. Jadi kitab Minhajul Qasidin ni macam dengan ringkasan lah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Cuma hadis-hadis dia takhrij. Banyak hadis-hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin tu kan, ada hadis-hadis yang dhaif. Jadi istimewanya kitab Minhajul Qasidin ni, tuan-tuan, hadis-hadisnya adalah yang ditakhrijkan. Maknanya telah didetailkan adakah hadis ini sahih dan seumpamanya. Kata Imam Ahmad Al-Maqdisi, ketahuilah
bahawa dosa merupakan penghalang di antara manusia dengan Tuhan. Tu sebab itulah kita kena taubat. Dengan sebab dosa lah kita ni terhijab dengan Allah. Kita ni tuan-tuan jauh dengan Allah dengan sebab dosa. Dengan sebab dosa lah kita ni tuan-tuan tidak segan, tidak malu untuk melakukan maksiat. Dengan sebab dosa lah Allah tidak menerima amalan kita. Dengan sebab dosa lah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang akan kita dengan rahmat-Nya. Tengok tuan-tuan. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan nak bagi ilham kepada kita untuk melakukan amal soleh? Disebabkan dosa kita lah. Selagi mana ada dosa dalam diri kita tu, kita belum lagi bertaubat, rahmat Allah ni tidak akan masuk ke dalam hati kita. Seumpama ni botol air ni tuan-tuan, botol air mineral. Botol air mineral. Boleh tak kita campur racun tuan-tuan dengan air mineral untuk kita minum? Tak boleh. Jadi kalaulah tuan-tuan kita nak gunakan juga botol ni untuk letak air mineral, jangan kita campurkan dengan racun. Racun itulah seumpama dosa. Kena bersihkan terlebih dahulu botol ni tuan-tuan daripada racun, daripada najis, barulah kita masukkan air. Begitulah. Jadi sebab itulah kata Imam Ahmad, dia kata ketahuilah bahawa dosa itu merupakan penghalang di antara kita dengan Allah, menyebabkan kita ni jauh dengan Allah sebab dosa, menyebabkan kita ni jauh rahmat dengan Allah sebab dosa, menyebabkan kita ni suka melakukan dosa dan maksiat kerana dosa, menyebabkan kita ni tuan-tuan tak datang ke masjid sebab dosa. Sebab apa kita ni tuan-tuan tak takut dengan azab Allah? Sebab dosa-dosa yang lepas belum lagi cover, belum lagi dibersihkan. Macam mana Allah nak campakkan rahmat ke dalam hati kita kalau kalaulah hati kita dipenuhi dengan dosa? Dah. Samalah tuan-tuan botol ni tuan-tuan, kalau dah dimasukkan dengan racun, macam mana nak masuk dengan air yang bersih tuan-tuan? Begitu tuan-tuan, kena bersihkan terlebih dahulu botol ni. Justru kata Imam Ahmad Al-Maqdisi, berpaling meninggalkan perkara-perkara yang menjauhkan seorang daripada Allah adalah satu kewajipan. Satu kewajipan. Bukan saja Tuhan sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang yang beriman bertaubat pada Allah. Nabi SAW menunjukkan contoh Nabi bertaubat beristighfar 70 kali. Bahkan ijma' ulama' melalui kaedah qiyas. Jadi justru berpaling meninggalkan perkara-perkara yang menjauhkan seorang daripada Allah adalah satu kewajipan. Yang pertama, kita berpaling, tinggallah dosa-dosa lepas. Tinggalkan dosa yang lepas, itulah berpaling meninggalkan dosa yang lepas, itulah yang dikatakan taubat. Dengan kita menyesal, dengan kita sebut astaghfirullah, tuan-tuan. Jadi dosa seorang itu akan membinasakan seorang, kata Imam Ahmad lagi. Dosa seseorang itu akan membinasakan seseorang dan akan menjauhkan diri kita dengan kekasih kita dengan Allah. Jadi dia bukan Imam Ahmad, tok guru anak murid kepada Imam Syafi'i kita, bukan Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan. Dia adalah Imam Ahmad Al-Qudamah Al-Maqdisi. Jadi dia ni bermazhab mazhab Imam Ahmad lah. Mazhab Imam Ahmad, tetapi dia mempunyai satu kitab yang sangat hebat. Kitab ini adalah rekasan daripada kitab Ihya Ulumuddin, namanya Minhajul Qasidin. Jadi bagi orang tasawuf tuan-tuan suka baca kitab ni. Orang-orang moden lah, orang pondok jarang baca kitab ni sebab kitab ni dia moden sedikit. Jadi dosa seseorang itu akan membinasakan kita. Amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila kita mati tuan-tuan, kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Sebab itulah dikatakan membinasakan kita. Dan akan menjauhkan diri kita dengan kekasih kita, yakni Allah, dengan sebab dosa. Sebab itulah kita kena bertaubat, kita kena beristighfar tuan-tuan. Jadi kata Imam Ahmad lagi, kata Imam Ahmad Al-Maqdisi lagi, bertaubat merupakan satu kewajipan yang berterusan. Sebab itulah kata Imam Ghazali tadi, at-taubatun yahtaju ila taubah tu. Makna kena berterusan, kerana manusia tidak sunyi daripada melakukan kesalahan dan dosa. Dahlah taubat kita tangguh-tangguhkan. Sebab itulah kena taubat demi taubat tuan-tuan. Bahkan kita sendiri pun dalam keadaan kita berjaga-jaga ni pun tuan-tuan, tidak melakukan dosa besar, dosa kecil kita buat. Sebagai contohnya kata Imam Ahmad Al-Maqdisi, kalaulah kita tidak buat maksiat yang melibatkan tubuh badan, mungkin maksiat datang daripada hati,
Mata kita jaga, telinga kita jaga, mulut kita jaga, tangan kita jaga daripada ambil hak orang. Kaki kita jaga daripada kita melangkah ke tempat yang haram. Tapi hati, ni dalam hati ni bersarang segala-galanya. Sifat hasad dengkinya, hubur riasah, cinta kepada kuasa, ada riak, takabbuh, tulul amal, panjang angan-angan, itu disebut dalam hadis Nabi. Antara sifat-sifat al-muhlikat yang membinasakan seorang hamba. Jadi banyak maksiat dalam hati kita ni. Bersangka buruk. Tengok sesuatu sangka buruk. Tengok orang rajin datang ke masjid, alah tak payah tunjuk aling lah. Sebab tu tuan-tuan duk kata macam-macam ke ahli jawatan kuasa masjid ni. Dia sendiri tuan-tuan tak nak datang ke masjid. Dia sendiri pun tuan-tuan tak nak pegang jawatan ni. Duk katalah kepada ahli jawatan kuasa masjid ni, nak kuasa lah, nak tunjuk power lah, nak tunjuk action lah, nak dapat projek lah, macam-macam. Itu hati manusia tuan-tuan. Jadi kalau kita nak memuaskan semua hati manusia memang payah. Bagi kita yang pegang jawatan ni tuan-tuan, kita buat terbaik ikut SOP. Nak memuaskan hati semua manusia payah. Di zaman Nabi sendiri pun pernah ditegur oleh orang yang tak puas hati tentang pembahagian harta ghanimah, harta rampasan perang. Sehingga ditariknya serban Nabi ni, tercekik Nabi sehingga nampak lebang merah. Tuan-tuan, dekat leher Nabi ni tuan-tuan. Kerana datang seorang lelaki yang tak puas hati, dia tak dapat harta ghanimah, harta rampasan perang. Sehingga Sayyidina Umar kata, bagi kat aku nak pancung kepala. Umar ni tuan-tuan sikit-sikit pancung kepala ya. Jadi kena ada orang gedebel macam Sayyidina Umar ni tuan-tuan. Yang kedua, saya nak habiskan ni Yang kedua, jika tidak daripada hati, maksiat mungkin datang daripada sifat waswas. Tu tuan-tuan. Waswas ini adalah cetusan daripada syaitan. Yang cuba melalaikan kita daripada Tuhannya. Nak angkat takbir Allah, 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 berapa kali Allah tuan-tuan. Ada orang kat sebelah tu lah, apalah pocik ni, aku semayang tak khusyuk. Tuan-tuan, duk waswah tuan-tuan. Macam-macam waswah yang syaitan campurkan ke dalam hati kita. Tadi dah kecing dah. Bila nak semayang terasa macam keluar. Bila rukuk tu terasa macam keluar angin, macam-macam tuan-tuan. Nabi kata, kalau waswah macam ni, tolaklah. Jangan duk ikut sangat. Selagi mana kamu tak terasa angin betul-betul keluar, yang pertamanya dengan baunya, dengan suara dia. Dia bau dengan suara, Nabi sebut. Jangan layang, itu mainan syaitan. Kadang-kadang syaitan dia duk tarik bulu tu tuan-tuan, bulu punggung kita tu. Sebab itulah jangan duk panjang sangat bulu punggung tu tuan-tuan, kena buang. Tempat syaitan untuk menimbulkan waswah. Macam keluar angin aja sembahyang. Tu. Jadi banyak waswahan. Jika maksiat bukan daripada hati, bukan daripada waswas, kata Imam Ahmad Al-Maqdisi, mungkin daripada kecuaian dan kealpaan kita beribadat pada Allah. Hari ini kita sembahyang sunat duha tak tuan-tuan? Hari ini kita sembahyang sunat subuh berjemaah kat masjid tak tuan-tuan? Hari ini kita bersedekah ke tak? Hari ini kita sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ke tuan-tuan? Sebelum zuhur, sebelum asar. Lepas daripada zuhur tuan-tuan. Cuba. Itu kealpaan tu. Kealpaan bagi orang mukmin adalah sifat dosa. Bukankah Tuhan jadikan kita ini adalah untuk beribadat? Untuk beribadat pada Allah. Sebab itulah Nabi SAW kata Imam Ahmad, dia bawa satu hadis, dia kata sesungguhnya kata Nabi, syaitan ini sentiasa membisikkan aku ke telinga aku. Nabi pun dibisikkan oleh syaitan, tuan-tuan. Sehingga terngia-ngia di hatiku, lalu aku meminta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Sebab syaitan membisikkan dalam hatiku. Sehingga terngia-ngia dengar dekat telinga dia. Tuan-tuan, membisikkan, menangguh-nangguhkan, tak payahlah, sikit lagi lah kita buat. Sikit lagi lah kita pergi ke masjid, sikit lagi lah Dia tengah tuan-tuan main komputer ni, tarik-tarik dah dengar azan. Sikit lagi lah. Sikit lagi dah 10 minit orang dah habis semayang, tak apalah semayang kat rumah. Itulah perangai kita. Tuan-tuan, kita menangguh-nangguhkan amal ibadat kita. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah yang lain daripada kitab Riyadhus Salihin oleh Imam Nawawi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita beristighfar.
Astaghfirullah Rabbal barayan, astaghfirullah minal khatayan, astaghfirullah Rabbal barayan, astaghfirullah minal khatayan. Allahumma ja'alna minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang suka bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba yang suka membersihkan diri. Waj'alna min ibadikas salihin. Dan jadikanlah kami hamba-hamba yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah.